أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan ahli-ahli jawatan kesesurau takwa, tuan-tuan, perempuan, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan sambung perbincangan kita daripada buku besar ni. Ini buku dia, Ensiklopedia Solat. Okey, Ensiklopedia Solat, dan kali ini kita sambung perbincangan kita daripada tajuk Salatul Jamaah, salat berjemaah. Seperti mana kita tahu tuan-tuan, salat jemaah ini adalah satu yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, ibadat yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kemudian juga mempunyai banyak kelebihan dia. Di antaranya salat berjemaah ini adalah lebih baik daripada 27 kali ganda. Jadi beruntunglah mereka yang mengambil peluang ini, peluang yang diberikan oleh Allah SWT untuk gandakan pahala-pahala dalam ibadat mereka. Walaupun solat bersorangan di rumah contohnya, ya, maknanya bolehlah secara umumnya. Okey, maknanya dah solat, maknanya tentang solat tidak akan ditanya lagi lah di akhirat, ya. Tetapi kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka solat jemaah adalah solat yang terbaik, ya. Bukanlah tak sah solat di rumah, sah solat di rumah, tetapi Nabi SAW seperti mana kita tahu amat mengambil berat tentang solatul jemaah. Bahkan ada satu kisah menyebutkan Nabi nak membakar rumah mereka yang tak pergi solat jemaah. Itu nak menunjukkan betapa solat jemaah ini amat diberikan tumpuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kemudian kita telah juga menyentuh tentang syarat-syarat mengikut imam. Okey, antaranya ialah orang yang mengikut imam itu, dia yakin bahawa imam itu solatnya sah, ya. Kalau dia yakin solat imam itu tak sah, maka tak bolehlah dia ikut, ya. Begitu juga imam juga mestilah lebih baik bacaannya daripada makmum. Lebih baik ini maksudnya bukanlah contohnya qari antarabangsa lebih baik, ya, sebab itu memanglah lebih baik, bacaan dia bagus, suara dia bagus. Kemudian ada qari negeri, bukan gitu maksudnya. Okey, yang penting imam tu maksudnya bacaannya betul lah. Okey, kalau imam tu bacaan betul mengikut tajuk-tajuk yang sepatutnya, maka sahlah imam dia, ya. Tetapi kalau imam tu memang seorang yang bacanya bagus, bacaannya betul, tiba-tiba yang jadi imam, yang makmumnya bagus, makmumnya bagus, tetapi imam tak bagus, baca silap, baca tak betul, baca Fatihah pun tak betul, itu syarat asas, maka tak sah solat tu, ya. Solat siapa yang tak sah? Solat makmum tak sah, solat imam sah. Imam walaupun dia silap baca, oleh kerana dia memang tak ertilah, contohnya bacaannya tak betul, kan. Contohnya tiba-tiba dia jadi imam, okey, salat dia sah, tapi salat makmum tak sah sebab makmum itu bacaannya lebih betul daripada makmum. Maknanya kena solat semula lah. Itu di antara beberapa perkara lah yang berkaitan dengan solat al-jamaah, Kemudian hari ini tuan-tuan kita sambung perbincangan kita daripada solat jemaah ini. Posisi, kedudukan dia. Kadang-kadang kita confuse juga tuan-tuan, ya, nak duduk kat mana. Kalau kita contohnya dia ada beberapa keadaan, contohnya kita masuk dalam surau atau masjid, nampak ada seorang sedang bersolat, maka kita nak solat di belakang dia, kan. Nak jadi makmum dia, nak duduk kat mana? Belakang dia ke, belah kanan ke, belah kiri ke? Itu kalau sekiranya yang sama-sama lelaki lah. Ada pula, bagaimana pula kalau sekiranya yang makmum itu perempuan, seorang perempuan, macam mana kedudukan dia? Macam mana kalau ramai, di mana pula kedudukan dia? Jadi hari ini kita akan baca
Dan begitu juga macam mana kalau perempuan menjadi imam kepada sama-sama perempuan. Kalau perempuan jadi imam bagi lelaki memang tak boleh lah. Tak sah, tidak sah. Okey. Okey, baik. Yang pertamanya tuan-tuan, kita tengok posisi makmum sendirian berada di sebelah kanan imam. Jadi maksudnya kita kena tahulah kedudukan kat mana. Kalau contoh kita solat sama-sama, okey, boleh adjust teruslah. Okey, yang makmum duduk sebelah kanan imam. Dia tak perlu jauh ke belakang, dia cuma lebih sedikit, maknanya di bawah sedikit saja. Maknanya walaupun katalah tumit dia sikit ke belakang sudah mencukupi. Kalau sama macam mana? Sama boleh tuan-tuan. Kalau sama-sama pun sah solat dia. Tetapi makruh hukum dia. Makruh bukan tak sah. Tapi kalau depan memang tak salah. Depan dah bertukar jadi imam. Imam jadi makmum, makmum jadi imam. Tak boleh lah. Okey, jadi makmum kena belakang sikit. Jadi dah boleh. Kalau sama masih boleh tapi makruh. Jadi kedudukan yang terbaik ialah makmum kena duduk belakang sedikit daripada imam di sebelah kanan dia. Baik. Itu mungkin kita dah tahu hukum dia. Tapi apa hujah dia? Ada hujah. Kadang-kadang kita cakap kena duduk kat sini, tapi apa hujah dia? Apa dalil dia? Ni ada dalil dia, tuan-tuan. Kadang-kadang kita belajar, kita tahu. Okey, ustaz kata, kalau kita tanya, okey ustaz, contohnya lah kan, kalau saya jadi imam, makmum dia seorang lelaki, nak duduk belah mana? Ustaz kata sebelah kanan. Habis. Kadang-kadang ustaz tak bagi dalil pun. Malam ni kita baca dalil, tuan-tuan. Apa dalil dia? Dalilnya berdasarkan kepada tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan Abdullah bin Abbas yang berada di sebelah kirinya ketika bersolat jemaah bersama. Nabi tengah solat, tuan-tuan. Nabi tengah solat, tiba-tiba Abdullah bin Abbas ni datang sebelah kiri. Solat sebelah kiri Nabi. Nabi pegang dia, tarik pusing. Tak tahu macam mana tarik lah. Tapi adalah cara dia. Tolak Nabi menolak dia ke sebelah kanan. Itu memang ada nas yang jelas. Jadi maksudnya apa dia? Maksud berdasarkan pada perbuatan Nabi ini, jelaslah menunjukkan bahawa memang kedudukan makmum itu mestilah duduk sebelah kanan. Okey, boleh tak duduk belah kiri? Boleh duduk belah kiri, tapi bukan menjadi sunnah lah. Maknanya sunnah Nabi mengajar kita supaya makmum tu duduknya sebelah kanan kalau dia seorang. Kalau dia seorang. Baik, Abdullah bin Abbas juga menceritakan Rasulullah berdiri dan mengerjakan solat, lalu saya berdiri sebelah kirinya, baginda lantas memegang, ada juga dalam hadis yang lain, memegang telinga saya dan mengalihkan saya sebelah kanan. Bukan telinga. Ini hadis yang sahih, tuan-tuan. Pegang telinga. Maknanya nak ceritanya, okey, tak kisahlah pegang kat mana, tarik kat mana, itu bukan asas dia. Yang pentingnya Nabi mengalihkan sahabat yang berada sebelah kiri ketika salat bersama baginda dan membawa sahabat itu ke sebelah kanan. Itu dia punya apa dia? Dia punya bukti ataupun dalil lah. Dalil dia. Okey, ini menunjukkan bahawa makmum lelaki yang bersendirian lebih afdal. Ini cerita lebih afdal. Lebih baik. Lebih maknanya banyak pahalanya lah. Ganjaran lagi besar lah. Kalau kita, kenapa? Kerana itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh Nabi, dan itulah yang mana Nabi ajar kita untuk melakukannya. Tetapi solat di sebelah kiri boleh, tapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Baik. Jadi itu yang pertama. Jadi kita kena jelaslah bila kita solat, pastikan kalau kita masuk nak solat, kena kita duduk sebelah kanan. Maknanya kalau duduk belah kiri tu nampak tak pandai lah. Nampak tak tahu ni apa hal duduk belah kiri pula ni kan. Tak, dia kena duduk sebelah kanan. Jadi mana kita duduk sebelah kanan tu orang tahulah, tahu ni hukum. Tahu hukum dia. Bukan main redah kan. Ataupun kadang-kadang duduk, ada setengah kita tengok solat duduk belakang. Imam untuk tahu dia ikut imam kan. Tak tahu, dia datang senyap-senyap, dia duduk belakang kan. Boleh sah solatnya, tapi tidak mengikut sunnah lah. Okey, nak sunnah kena duduk sebelah kanan. Baik, itu kalau seorang sahaja makmum dia. Kalau dua orang atau lebih, macam mana pula kedudukan dia? Okey, apabila terdapat dua makmum ataupun lebih, adalah mereka berada di belakang imam ke semuanya. Dia tak boleh sebelah kanan seorang, kemudian ada yang lebih tu duduk belakang. Tak boleh. Tak ada. Maknanya sebab tu dalam solat, biasanya apa yang kita buat, sama ada imam tu akan ke depan. Contohnya macam ni imam, kita belah belakang dia. So bila ada orang datang, orang akan duduk di belakang imam betul-betul.
Okey. So dia ada dua keadaan. Kadang-kadang makmum yang undur ke belakang. Okey. Kadang-kadang imam yang pergi ke depan. Mana-manalah yang asalkan salah seorang daripada makmum dan imam tu dia mengambil tindakan lah. Tak boleh imam dia diam, makmum diam kat situ. Tiba-tiba ada seorang belakang, tu tak kena. Itu tak ikut cara dia. So cara dia imam sama ada imam ke depan, tapi imam kadang-kadang tengoklah. Kadang-kadang imam ni dia jenis dia rasa kalau ke depan dia dah terlebih daripada sejadah, dia duduk tak tahu kat situ kan. Jadi dia harapkan makmum akan undur ke belakang. Makmum pun dia kata selesa dah kat situ sejadah ada apa semua kan. Dia tak nak undur, tak boleh lah. Kena fahamlah, imam kena faham dia punya peranan dia, tanggungjawab dia, dan juga makmum pun juga kena faham. Jadi pokok pangkalnya bergantung kepada ilmu. Kalau dua-dua ada ilmu yang jelas, maka mana kedudukan yang sebenar bila solat, maka imam sebab dia sebagai imam ketua, maka dialah sepatutnya lebih awal bertindak. Itu sebab imam dia kena bertindak dahulu, memperbetulkan keadaan. Okey, tuan sila. Kalau makmum dia datang duduk sebelah kanan makmum, boleh tak imam duduk depan? Makmum duduk sebelah belakang makmum. Sebelah kanan makmum. Belah kanan. Dia macam tadilah. Macam kita sebutkan tadi lah, dia tidak mengikut sunnah lah. Jadi imam boleh ke depan lah? Boleh imam ke depan, boleh. Tapi cuma yang sepatutnya dia kena duduk belakang. Itu pun semua berkait dengan ilmu lah. Yang kalau orang ada ilmu, dia tidak duduk sebelah makmum, dia akan duduk belakang imam. Ataupun dia takut juga, dia takut macam ni, dia takut duduk sebelah imam seorang-seorang kan. Makmum tak nak undur, imam tak nak ke depan, jadi nampak janggal lah kan. Solat sah, tak ada masalah, tapi tak comel lah. Tak sempurna lah, tak ikut lah sunnah Nabi SAW. Ada tu biasa, dia semuanya bergantung pada pengetahuan kita, ilmu kita. Ya tuan, sila. Biasanya benda ni terjadi dekat arena. Betul. Kan kita tak ada tempat. Okey, kalau tempat tu memang tak ada, dinding dah sebelahnya kan. Tu tak apalah, dia dekat belakang tu dia berikan kemaafan lah. Tapi ni kalau ceritanya kalau tempat yang luas, memang kita tahu ilmunya macam mana, kaedah yang Nabi ajar macam mana, so kita ikutlah yang terbaik. Tapi kalau terpaksa tak apalah kan. Janggal pun janggal lah, solat sah. Tapi kurang sempurna sebab tak ikut apa yang Nabi ajar kan. Wallahualam. Baik, sila. Okey, kita yang jadi nak kalau sah dah penuh lepas kita seorang dekat belakang. Macam mana kita Okey, dia wallahualam dia sebenarnya saf ni yang terbaik ialah apabila, sebab tu ada kalanya dia sebutkan, maksudnya kita kena duduk di sebelah tepi supaya kita dapat tarik orang tu supaya bersama kita. Tapi kalau tak duduk bersama pun tak ada masalah, tidak menjejaskan lah. Cuma yang afdalnya kita ada teman lah kat belakang tu, maknanya kita duduk sebelah tepi. So sebab dia kalau kita ambil tengah, jadi masalah, semua orang kena bergerak kan. Jadi masalah. Jadi kita ambil sebelah tepi, belah kanan tu, maknanya ambil seorang kat belakang. Okey lah, satu kosong belakang tu tak apalah. Betul. Okey. Wallahualam. Baik, jadi kedudukan dia, kalau sekiranya ada lebih daripada 2 orang, maka yang pertama imam kat depan, makmum kena duduk belakang. Okey, kalau yang sebelah kanan dia, maka yang belakang tu yang makmum dia akan undur ke belakang ataupun imam ke depan. Okey, jadi kalau imam ke depan, makmum tak apalah, duduk tempat yang samalah. Jadi orang yang datang kemudian tu duduk sebelah makmum di belakang imam betul-betul. Itu kedudukan dia. Itu kaedah dia lah. 2 ataupun lebih. Dan ini pun juga ada hujah dia. Ada hujah. Bukan maknanya ulama saja je letak. Okey, bila seorang macam ni, 2 orang macam ni, tak. Ini diajar oleh Nabi SAW. Ini berdasarkan kepada hadis Jabir bin Abdullah. Beliau menyebutkan bahawa yang bermaksud saya datang kemudian berdiri sebelah kiri Rasulullah. Ini ada satu kes yang lain. Sebab ini sahabat yang lain pula ni, Jabir bin Abdullah. Tadi kita sebut Abdullah bin Abbas. Ini Jabir bin Abdullah, dia solat juga bersama Nabi SAW. Sama juga macam Abdullah, macam tadi Abdullah bin Abbas dia duduk belah kiri. Yang Jabir ni pun duduk sebelah kiri Nabi juga kan. Sebab masa tu Nabi tak beritahu lagi kat mana kedudukan sebenar makmum yang datang kemudian. Dia kata saya datang kemudian berdiri sebelah kiri Rasulullah SAW. Jadi sama juga Nabi juga memegang tangan dan mengalih saya sebelah posisi kanan.
Nabi alihkan dia. Okey, ini menunjukkan bahawa maknanya bukan sekali Nabi buat banyak kali. Yang banyak kali Nabi pindahkan makmum yang duduk sebelah kiri ke sebelah kanan. Maknanya bukan sekali je. Itu menggambarkan bahawa benda ni memang sepatutnya begitu. Itulah yang diajar oleh Nabi. Kemudian lepas dah Nabi tarik yang sahabat ni sebelah kanan, sebelah kiri, letak sebelah kanan, tiba-tiba ada lagi seorang sahabat lain yang datang. Okey, Jabbar bin Shakr nama dia, datang dan beruduk kemudian berdiri di sebelah kiri. Sebelah kiri. Tadi Nabi dah tarik sebelah kanan kan. Seorang sahabat datang dia duduk sebelah kiri. Ini biasalah berlaku mula-mula kan. Sebelum Nabi dah jelaskan, lama-lama semua tahu, tak apalah. Ni mula-mula. Mereka pun tak tahu nak duduk kat mana kan. So dia tengok imam kat depan, Nabi kat depan, dia pun duduk sebelah kiri. Sahabat yang kedua datang. Lantas baginda memegang tangan kami berdua dan mendorong kami sehingga kami berada di belakang baginda. Nabi pegang dua-dua. Pelan-pelan letakkan belakang. Mungkinlah Nabi maju ke depan lah. Sebab dia tahu letakkan, sebab asalnya Nabi kat depan, kemudian seorang belah kanan, sebelah kiri kan. Jadi Nabi pegang, kemudian letakkan mereka berdua. So mungkin besar kemungkinan, tapi tak disebutkan sini, Nabi maju ke hadapan. Maknanya tinggallah mereka berdua bersama-sama dekat belakang lah. Maknanya kedudukan dia tidaklah semestinya maknanya betul-betul belakang. Cuma tadi kita sebut, kalau sekiranya kita datang dalam keadaan imam bersama makmum macam ni, maka kita duduk belakang imam dan imam ke depan ataupun makmum ke belakang. Tapi macam kes yang Nabi buat ni, Nabi letak dua-dua belakang. Mana dia tak jelaskan di mana betul-betul belakang ke, yang penting dua-dua kena duduk di belakang imam. Itu cara dia. Kemudian seterusnya, itu bagi imam-makmum lelaki. Baik. Kemudian kalau contohnya kita solat di rumah, kita dengan isteri kita sahaja. Kita dengan isteri kita. Okey, macam mana kedudukan dia? Okey, apabila seorang wanita menjadi makmum kepada seorang lelaki, dia hendaklah berada betul-betul di belakang imam tersebut. Duduk belakang betul-betul. Kan? Isteri kita lah, kita duduk belakang betul-betul. Dan ini juga ada hujah dia. Ada hujah dia, antara dalil Anas radhiyallahu anhu berkata, faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu fi wara'ina min wara'ina fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain thumma ansaraf. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri sedangkan saya membuat sah di belakang baginda bersama dengan anak yatim, sementara wanita tua di belakang kami. Rasulullah SAW bersolat 2 rakaat bersama kami, kemudian kembali. Artinya nak ceritakan kedudukan perempuan itu memang di belakang makmum betul-betul. Baik. Menurut Imam Ibn Abdul Bar, ulama berpendapat disunatkan seorang wanita bersolat di belakang seorang imam lelaki dalam satu barisan. Okey, mana barisan tu, mana belakang betul-betul lah. Imam kat depan, yang perempuan di belakang. Okey, itu cara dia. Kalau sekiranya bukan sebelah kanan, bukan sebelah kanan seperti mana lelaki. Walaupun dia isteri kita, tak ada masalah. Kan? Kalau ikutkan isteri tak apa lagi kan. Duduk dekat pun tak apa kan. Sentuh pun tak apa. Cara umumnya sebab halal kan. Tapi kedudukan dia tetap di belakang. Sebab apa? Sebab tak nak berganggu lah. Kan? Sebab isteri kita ni, walaupun isteri kita selalu kita tengok, tapi kalau sentuh-sentuh tu lain macam juga dalam solat kan. Dia boleh mengganggu solat. Jadi dia punya makasnya letaklah jauh-jauh sikit kan, jauh sikit dekat belakang, tak nampak kan. Solat khusyuk sikit insya-Allah kan. Okey, baik. Kemudian namun ada pendapat mengatakan kedudukan makmum wanita di sebelah kiri imam. Ada juga pendapat yang lain. Pendapat yang pertama, mana boleh buat dua-dua. Pendapat pertama mengatakan kalau perempuan jadi makmum, dia duduk belakang imam betul-betul. Okey. Tetapi kalau sekiranya duduk sebelah kiri imam, di belakang tapi sebelah kiri. Dia bukan betul-betul belakang, dia sebelah kiri. Belakang tapi sebelah kiri pun boleh juga. Ada dua pandangan lah. Dua-duanya betul. Okey. Okey, dia asasnya tidak boleh dalam keadaan yang begitu. Sebenarnya tidak boleh kita ada banyak imam asasnya. Tapi kadang-kadang dia berlaku disebabkan kadang-kadang kita tak tahu pun. Kita contoh ni kita solat. Ada setengah orang dia tak tahu ni solat jamak ke, solat qasar ke. Sebab kalau kita contohnya solat yang penuh, kita kemudian orang tu solat, kalau dia solat qasar tidak masalah. Tapi kalau kita solat qasar contohnya, tak boleh ikut imam yang baca penuh. Sebab kalau tidak kita kena sampai tengah kita tak habis lagi. Kita dah habis, imam tak habis lagi. Tak boleh. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan orang terpaksa buat
imam yang banyak-banyak. Tapi secara umumnya tidak maknanya sampai tidak sah lah. Sampai tidak sah. Ya, tapi sepatutnya dia elakkanlah sebab dia antara hikmahnya solat Jumaat ni adalah untuk menunjukkan kesatuan. Ya, maknanya kalau kita dah ramai-ramai imam tu macam kalau zaman-zaman dulu lagi dahsyat lah. Kan, masjid pun ada 2 imam kan. Dulu-dulu lah, sekarang dia tak ada lah, alhamdulillah. Dia sepatutnya tidak menjadi macam itulah, tapi kalau ia berlaku maka tidaklah sampai tak sah solat tu. Okay? Tapi yang seelok-eloknya maknanya satu imam dan semua jadi makmum. Itu yang terbaik lah. Tapi tidaklah sampai tak sah solat. Tidak jenuh kita kan. Kita solat katalah, contohnya kita dah solat satu imam, kalau dia datang lah buat imam lah, tak sah. Jenuh lah kita, kena apa? Kena ganti balik solat kan. Tapi tak sampai tak sah solat lah. Tapi yang afdalnya kita cari satu imam, solat sama-sama lah. Dan dia kadang-kadang tuan-tuan, dia kadang gini juga. Kita nak pilih imam ni, kadang-kadang kita solat kita kadang-kadang pilih juga. Katalah ada dah makmum, okay? Ada dah imam dengan makmum satu kan. Kita tengok imam tu lain macam je, macam tak confident je kan. So kadang-kadang kita sebab tu pun kita buat jemaah baru kan. Itu pun kadang-kadang boleh berlaku, tapi tidaklah sampai tak sah. Okey, baik. Baik, posisi makmum imam di belakang lelaki. Okey, itu kalau sekiranya imam bersama dengan seorang wanita. Baik, wanita, isteri. Baik. Bagaimana pula contohnya? Ini couple lah. Lelaki perempuan dia ni baru bertunang ke, dia bercouple lah. Gewel kata-kata kan. Dia jenis orang jaga solat, dua-dua jaga solat, tapi jalan berdua-duaan. Dia pun singgah ke arenar, dia pun solat sama-sama. Kan? Ya imam, boyfriend dia, girlfriend dia jadi makmum. Apa hukum dia? Hukumnya haram. Haram tu kan. Nampak comel kan? Nampak cantik. Oh, sama-sama berjemaah solat kan? Tapi sebab apa? Sebab mereka bukan mahram. Dan mereka bukan suami isteri. Duduk pula arenar tempat gelap pula kan? Tak ada orang kan? Mana duduk dalam surau ni kan? Ya imam, boyfriend dia jadi imam kan? Makmumnya yang girlfriend dia duduk belakang. Ikut peraturan Nabi ajar kan, duduk belakang. Duduk belakang, bukan duduk tepi-tepi. Hukum dia apa dia? Hukumnya adalah haram, tetapi solat mereka sah. Dia ada 2 benda ni. Satu, haram perbuatannya kerana berdua-duaan. Kerana berdua-duaan walaupun dalam surau tuan-tuan, walaupun niatnya nak bersolat, walaupun tak buat benda-benda haram, berkhulwah ni berada bersama berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, hukumnya tetap haram walaupun tidak ada niat untuk melakukan kemaksiatan. Sebab apa? Sebab dia jatuh dalam bab dipanggil sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' ni artinya apa dia tuan-tuan? Mencegah sesuatu benda yang mungkin akan berlaku yang boleh menjatuhkan seseorang itu kepada perkara yang haram. Walaupun duduk tu asal, contohnya lah, macam kita biasa pelajar-pelajar kita kan. Pelajar-pelajar kita kadang-kadang dia masa-masa musim periksa dia naik kereta sama-sama kan. Duduk dalam satu tempat, dia niat baik, dia niat nak bermuzakarah kan. Nak bermuzakarah tapi duduk berdua-duaan tempat gelap. Dia tak ada niat pun nak buat jahat. Apa hukum dia? Hukumnya haram. Boleh ditangkap tak? Boleh ditangkap tuan-tuan oleh penguatkuasa agama. Kan? Dia kata kami tak buat apa-apa pun. Tahulah tak buat apa-apa, tapi duduk dalam keadaan yang mencurigakan adalah satu kesalahan. Sebab dia ada kemungkinan boleh berlakunya perkara-perkara yang boleh membawa kepada maksiat. So dia cegah awal-awal. Kan? Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Walaupun ada orang berhujah, ini orang yang tak cerdik lah. Orang tak cerdik, dia kena hujah kata dalam Quran Allah Ta'ala kata jangan kamu mendekati zina, tapi Allah Ta'ala tak kata jangan kamu zina. So dia kata apa? Oh, zina okey, yang dekat tak boleh. Ini hujah yang orang kata tak betul lah. Dia maksud sebenar ialah kalaulah sekiranya dekat pun tak boleh, zina lagilah tak boleh. Itu maksud dia kan. Jadi kadang-kadang orang ni dia nak berhujah dengan kaedah yang menggunakan logik akal yang memang tak logik pun kan. Kalau kita tengok yang mana lebih buruk, berzina ke dekat kan? Zina adalah jauh lebih berat, lebih besar keburukan dia berbanding dengan dekat.
Jadi takkanlah, tak masuk akal lah Allah Ta'ala haramkan benda yang ringan, yang berat dia benarkan. Tak logik pun, kan? Tapi ada orang kadang-kadang main-main je lah, ya, mungkin bermain-main, ya, dengan hukum Allah Subhanahu Ta'ala, ya. Jadi macam mana nak solat kalau contohnya seorang tu dia memanglah perbuatan dia tu salah, kan? Berjalan, naik kereta berdua-duaan secara umumnya antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, kecuali kalau naik Grab lah. Grab tu lain cerita dia, ya? Sebab Grab ni ada keperluan. Okay? Kalau dah anak kita bertunang, boleh tak kita benarkan anak kita berdua-dua naik kereta? Tak boleh, tuan-tuan. Haram hukum dia. Haram, walaupun niatnya baik. Sebab apa? Sebab bila dah bertunang, artinya hubungan dia sangat rapat, tuan-tuan. Ya? Itu kalau yang tengah-tengah berkapal yang belum bertunang pun tak boleh bagi. Tuan-tuan, jangan sekali-kali benarkan anak-anak kita, ya, dengan bebas pergi ke mana kemari berdua-duaan. Kalau ada anak perempuan contohnya nak pergi mana bersama dengan bakal suami dia lah, tunang dia, ayah kena teman, ataupun mak kena teman, ataupun adik ataupun kakak yang dah besar, bukan adik umur 2 tahun. 2 tahun tak acik, tuan-tuan. Yang 2 tahun dia tak kerti apa, balik nak ceritakan mak ayah orang tak tahu, mak abang dia, kakak dia buat apa benda, kan? Kena anak yang besar, yang dah memayis, 7-8 tahun ikut. Dia kata bila akak nak buat satu benda, akak. Jadi dia bagi tahu kat akak dia, abang dia. Apa dia? 20 sen. 20 sen bagi rasuah. Diam-diam aja beritahu. Kadang-kadang macam-macam boleh berlaku, tuan-tuan. Budak-budak sekarang ni pun yalah bagi rasuah sikit senyap tu, kan? Boleh berlaku, lepas tu dia ugut pula, lepas tu dia mula balik rumah, dia minta apa-apa tak bagi, tak bagi, nanti beritahu mak. Jadi terpaksalah kadang-kadang bagi, kan? Ni keburukan rasuah lah, tuan-tuan. Walaupun budak-budak tu nampak macam okey je, kan? Tapi jangan ajar anak-anak yang kecil tu dengan rasuah, tuan-tuan. Baik, kemudian bagaimana pula posisi, ya, ataupun kedudukan seorang wanita atau sekumpulan makmum wanita di belakang makmum lelaki. Jadi kita dah cerita tadi, lelaki sama lelaki macam mana, kalau seorang macam mana, kalau ramai macam mana. Kemudian kalau yang perempuan, ya, macam mana kedudukan dia, ya. Kemudian kita tengok pula posisi wanita ataupun sekumpulan makmum wanita di belakang makmum lelaki. Maknanya ada lelaki, ada perempuan. Macam mana kedudukan dia? Kedudukan dia apabila seorang makmum wanita atau sekumpulan wanita berjemaah bersama imam lelaki dan sekumpulan makmum lelaki, mereka adalah berada di saf makmum lelaki, di belakang saf makmum lelaki. Maknanya perempuan kena duduk belakang lah. Okay? Yang perempuan kena duduk di belakang. Maknanya imam, contohnya katalah kita solat kat rumah lah contohnya. Maknanya kita ada anak seorang lelaki, maka anak kita duduk sebelah kita, anak lelaki seorang. Okay? Kemudian yang perempuan duduk di belakang saf lelaki tu. Yang perempuan-perempuan, semua anak-anak perempuan kita duduk belakang saf anak lelaki. Itu kaedah dia dah. Itu kaedah dia. Dan ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas, menyebutkan bahawa sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaim khalfana. Maksudnya saya solat di rumah kami bersama dengan seorang anak yatim di belakang Nabi SAW, sedangkan ibu saya dan Ummu Sulaim berada di belakang kami. Boleh tak? Ya. Dia datang sembahyang seorang. Okey. Lepas tu perempuan pun seorang. Okey. Isteri orang, okey. Jadi dia jadi imam. Dia minta jadi imam. Macam mana? Tapi sebabnya kalau caranya imam tu pindah sendiri, Okey, tak apa, tak ada masalah. Sebab pindah ni macam pula jadi, kan? Ya? Maksudnya kalau sekiranya memang pertamanya tidak ada masalah. Dia okey. Okey. Dia syaratnya nak jadi imam, antaranya sama ada makmum tu boleh tengok imam punya pergerakan, itu antara syarat dia. Ataupun kalau dia tak dapat tengok, dia boleh dengar pergerakan imam. Mana imam kata Allahu Akbar, dia dengar. Itu takbir akhirlah. Dia pun baca Fatihah apa semua, kan. Kalau Allahu Akbar, makmum tahulah ni rokok ni. Nak confirm lagi, Sami Allah tu memang confirm bangun daripada rukuk. Mana tahulah. Betul lah, dia tahulah. Mana kedudukan tu tengok keadaan lah, tengok kesesuaian lah.
Maknanya dia sebab hukumnya yang penting makmum kena duduk belakang, itu asal dia. Yang keduanya, kalau bukan mahram tak boleh duduk satu bilik, satu tempat, dalam tempat yang sama tak boleh. Haram hukum dia, macam kita sebutkan. So contohlah datang kat surau, dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak boleh berada bersama-sama lah. Kan? Maknanya dia tahu dah dia bukan mahram. Contoh, seorang datang dengan kereta, yang lain tiba-tiba datang. Kan? Tiba-tiba, kenal kan? Nak solat je? Nak solat. Okey, boleh solat Jumaat? Boleh, tak ada masalah. Dia duduk sebelah sana, kita sebelah sini. Boleh, tidak ada masalah. Kan? Tapi kalau yang tadi tu lain kes dia lah. Lain itu memang dia datang sama-sama. Dan dia memang orang kata berkapal kan. Kemudian datang nak solat sama-sama. Itu tidak boleh sebab dia boleh mendorong kepada benda-benda yang boleh membawa kepada kemaksiatan. Walaupun tempat yang bagus walaupun tempat tu dah nak solat kan. Maknanya cantiklah tempat dia. Tapi Islam jaga benda-benda yang boleh membawa kepada fitnah ataupun dosa. Nak elakkan benda tu daripada berlaku. Tapi kalau duduk sebelah tirai tu tak ada masalah lah. InsyaAllah. Ya. Jamak kasar. Okey, dia kena pastikan dulu. Okey, dia tengok kan. Kalau kita solat yang kasar, kita tak boleh ikut orang solat penuh. Sebab kasar kita 2 rakaat, dia orang solat 4 rakaat. So kena pastikan dulu bahawa mereka tu solat apa. Okey, tapi kalau kita solat kasar, kalau kita solat yang penuh, dia orang solat kasar tak apa. Dia orang pendek, lepas 2 rakaat kita tambah, tak ada isu. Okey, tapi masalahnya kita Allahu Akbar, kita dah nak salam, imam bangun pula. Kan? Jadi kita terpaksa, kita tak boleh ikut imam sebab kita solat 2 rakaat je. Tambah rukun tak sah solat. Kan? Jadi kita kena berhenti mufarakah lah. Jadi tidak sepatutnya berlaku macam itulah. Jadi sebab tu kita kena pastikan solat itu solat yang sama. Kan? Itu lebih baguslah. Tapi kalau contoh kita solat yang 4 rakaat, tapi makmum solat 2 rakaat, boleh ikut, tak ada masalah. Okey, sama juga solat sunat. Kalau kita jangan jawab lah. Kita nak jawab kasar kan. Kita sampai ke dia tu azan. Okey. Orang sembahyang doa. Kita boleh ikut sembahyang ni. Boleh, tapi ikut penuh lah. Jangan buat kasar pula kita. Lepas tu kita dia masalahnya gini. Masalahnya kalau contohlah kita pergi sampai kita dah niat kita nak kasar. Tiba-tiba imam solat penuh. Zuhur contohnya kan. Kita dalam musafir ni, dah sampai Zuhur. Jadi kita masuk dalam masjid, imam dah makmum itu dah qamat semua, dah nak solat. Imam solat Zuhur 4 rakaat. So kita tak boleh solat 2 rakaat. Kita kena solat 4 rakaat juga sama macam imam. Lepas tu yang asar tu baru boleh kasar. Macam tu. Jangan kita lepas assalamualaikum cukup 4 rakaat tu kita solat penuh lah, kita solat penuh. Kita solat penuh. 4 rakaat lah. Dia tak ada sebab jamak ni yang asal tu. Zuhur tak jamak. Zuhur solat macam biasa sebab dalam waktu dia, dan kita solat 4 rakaat. Kena niat lah, nak kita nak jamakkan solat asar tu. Dalam waktu Zuhur. Macam tu. Kan? Wallahu a'lam. Okey. Baik. Jadi kedudukan dia yang pertamanya, kalau lelaki, makmumnya lelaki seorang, kemudian yang makmum perempuan duduk di belakang, maka itu cara dia, duduk di belakang. Baik. Okey, kalau sekiranya tidak ada jemaah lelaki melainkan seorang imam saja, jemaah wanita adalah berada di belakang imam ini. Okey. Sekiranya dibimbangi fitnah seorang lelaki mengimam jemaah wanita, perbuatan ini adalah ditegah. Jadi kalau macam tadilah, dia tidak boleh duduk di tempat yang sama. Maknanya kalau contoh macam tadilah, ada seorang datang masuk, kita nak solat, tiba-tiba jumpa jiran kita tapi dia berhenti nak solat, perempuan. Jadi solat di sebelah sana lah, jangan duduk belakang. Ajak main sini lah, senang sikit. Orang lain pun tak ada, tak boleh. Jangan ajak makmum perempuan datang di sebelah tempat yang sama. Biar dia duduk kat sana, sebelah sana. Boleh jadi imam walaupun dekat. Tapi tak ada masalah. Tapi itu boleh, tidak ada masalah. Okey, baik. Kemudian makmum wanita dengan ramai makmum lelaki sama juga kedudukan dia. Okey, yang makmum lelaki, kemudian makmum lelaki yang ramai, imam kat depan, makmum dia sama tadi, duduk di belakang imam, kemudian perempuan duduk di belakang makmum lelaki. Itu kedudukan dia.
Baik, macam mana pula kalau seorang wanita jadi imam? Imam pada perempuan lah, perempuan sama perempuan lah. Jangan perempuan dengan lelaki tak boleh. Tapi kalau contoh anak kita belum balik lagi, yang belum lagi memayis, dah memayis tapi belum balik, kat rumah macam mana? Yang ada mak, dia punya mak dia je ada. Boleh tak? Itu untuk tujuan pembelajaran boleh lah. Belajar solat. Kalau tidak dia kena solat asing-asing. So bolehlah dalam keadaan tertentu, maknanya anak yang masih kecil ikut mak dia jadi imam, tak apa. Ini yang kecil lah. Tapi kalau dia dah balik, tak bolehlah ikut imam mak dia lagi. Ini dalam proses pembelajaran boleh. Tidak ada masalah. Baik, apabila seorang makmum wanita bersolat bersama imam wanita, hendaklah berada sebelah kanan terkebelakang sedikit, sama juga macam lelaki sama lelaki. Okey, kalau imam perempuan, makmum perempuan, dia boleh duduk sebelah kanan, belah kanan juga sama. Okey, baik. Kalau sekiranya wanita mengimamkan jemaah wanita yang ramai, okey, maka kedudukannya macam mana? Okey, dia naklah berada sejajar dengan barisan jemaah pertama dan berada di tengah-tengah mereka. Dia tak jauh ke depan. Contohnya ada 4 orang kat sini, dia duduk sini, tengah. Dia tidak ke depan macam lelaki tak. Perempuan dia kena okey, maknanya dia imam, di belakang dia sikit je. Mana makmum kiri kanan dia. Dia macam tu. Maknanya dia tak jauh ke depan lah. Maknanya dia ada ruang lah kosong dia. Tak, bukan sujud tadi. Tak, dia maksudnya bukan belakang dia lah. Maknanya di sebelah kiri kanan dia. Maknanya dia ada ruang untuk imam kat tengah-tengah tu. Kemudian kiri kanan dia tu dia hampir sejajar, hampir maknanya depan sikit je imam tu. Kadang yang perempuan duduk sebelah kiri kanan dia. Tak ada. Belakang imam tak ada. Imam dia ginilah, dia maknanya depan sikit Katalah kita ada makmum perempuan. Kalau yang perempuan duduk sebelah kanan, katalah ada 4 orang, 2 orang sebelah kanan, 2 orang sebelah kiri. Mana ada ruang sikitlah, mana belakang dia betul tak ada. Kalau perempuan belakang betul tak ada. Sebab apa hikmah dia? Hikmah dia di antaranya ialah bila perempuan ni, tuan-tuan, kalau khususnya dia solat tempat-tempat yang terbuka lah. Bila dia rokok, sujud tu dia akan menampakkan bentuk tubuh badan dia. Jadi kalau dia duduk macam tu direct, maknanya sebab tu dia tak jauh ke depan. Maknanya dia ada tempat yang melindungi dia lah, ada orang yang melindungi dia bila rokok dan sujud. Okey? Itu dia punya antara hikmahnya lah, supaya tidak boleh menimbulkan fitnah. Okey. Baik, ini berdasarkan kepada apa? Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, An-Hujairah binti Husain qalat أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا. Ia bermaksud daripada Hujairah binti Husain telah berkata, Ummu Salamah telah mengimami kami dalam solat asar dalam keadaan dia berdiri di antara kami. Mana berdiri antara kami bukan di hadapan kami lah, berada di antara kami. Mana dia tengah-tengah tu. Macam tu. Yang perempuan yang lain kiri kanan dia. Itu cara bersolat. Untuk wanita yang menjadi imam kepada jemaah wanita yang ramai lah. Okay? Baik, kemudian posisi imam ketika bersolat dalam keadaan bertelanjang, tuan-tuan. Ada juga ini ulama punya cerita kan. Ulama walaupun benda jarang berlaku, tapi mungkin akan berlaku dan mungkin pernah berlaku kan. Okey, macam mana keadaan dia? Sekiranya terjadi keadaan yang menyebabkan sekumpulan muslim terpaksa mengerjakan solat dalam keadaan tidak menutup aurat. Contoh macam ni lah, contoh Ini kalau cerita budak-budak mungkin logik lah. Yang budak-budak kadang-kadang dia mandi bogil, tuan-tuan. Ini cerita budak lah, bukan orang tua Lepas tu pakaian ni kena curi kat orang, 4-5 orang kan. Lepas tu datang waktu solat. So macam mana solat? Solat kena solat, wajib kan? Pakaian tak ada, boleh solat? Boleh solat, kena solat, tuan-tuan. So macam mana kedudukan dia? Kedudukan dia sama macam perempuan tadi. Dia sama. Dia tak boleh seorang kat depan. Seorang kat depan nampak lain macam kan. So dia sama-sama duduk satu baris macam tu, dia ke depan sikit. Jadi orang tu tak nampak kiri kanan lah. Jadi kena solat juga, tuan-tuan. Itu kedudukan dia. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tuan-tuan. Ustaz Syah dah masuk. Sekadar itulah pengajian kita untuk malam ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Minta banyak-banyak. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.